dan selamat sejahtera semua murid-murid. So hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6, unit 16, perkasakan bahasa kita dengan tajuk Terapkan Jati Diri. Okey, kamu boleh buka buku teks muka surat 91. Okey, selamat datang ke kelas Cikgu Azlina Lin. So jangan lupa carilah video cikgu dalam channel cikgu. Semoga ia dapat membantu kamulah. So hari ini cikgu bagi satu kata-kata semangat, teruskan belajar sehingga kamu mencapai impian. Okey, jom kita teruskan. Okey, standard kandungan untuk hari ini 2.3 membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Okey, manakala standard pembelajaran hari ini 2.3.2 membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal, ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Okey, so cikgu nak highlight dekat sini adalah ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, murid-murid pada akhir pembelajaran akan dapat membaca petikan secara mekanis. Yang kedua, murid boleh mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, ini yang pentinglah, ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, seterusnya kriteria kejayaan. Pada akhir pembelajaran, murid boleh membaca dengan lancar sekurang-kurangnya 2 perenggan dengan lancar. Okay, yang kedua, murid boleh mengenal pasti sekurang-kurangnya 2 ayat tunggal dan ayat majmuk. Okay, so kamu boleh kenal pastilah ayat tunggal dan ayat majmuk. Okay, seterusnya kamu rujuk buku teks muka surat 91 iaitu petikan Karnival Bahasa Melayu. Okay. Jom kita kenal pasti ayat tunggal. So ini cikgu ambil petikan perenggan yang pertama dalam buku teks muka surat 91. Okey, kita tengok apakah ayat tunggal yang pertama yang cikgu tulis kat sini. Yang pertama, itulah ayat yang pertama dalam perenggan pertama tu ialah ayat tunggal. Okey, manakala ayat yang kedua ialah ayat tunggal yang kedua, program ini diadakan di Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Lenggong, okey, Baling Kedah. Yang mana ayat tunggal ni dia tak ada kata hubung. Okey, tak ada kata hubung. Kalau kat sini, kalau kamu tengok kat sini, tak ada kata hubung. Okey. So, kita teruskan contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua, kenal pasti ayat tunggal yang kedua, perenggan yang ketiga. Cikgu pergi perenggan yang ketiga, tak pergi perenggan yang kedua, perenggan ketiga. Telah pada hari itu, Amar, Damrong, Izuni, Jianhui, Syamila dan Menlin telah menyertai pertandingan berbalas pantun. Okay, pertandingan itu diadakan bermula pada pukul 11 pagi. Mereka melafazkan pantun dengan penuh penghayatan dan penonton terpukau akan keindahan bahasa Melayu. Okey, so ini adalah perenggan yang ketiga. Jom kita tengok ayat tunggal yang ada dalam perenggan ini. Okey, yang pertama, pertandingan itu diadakan bermula pada pukul 11 pagi. Okey, kalau kamu tengok kat sini, dalam ayat ni tak ada kata hubung ya. Sebab tu ia adalah ayat tunggal. Seterusnya, penonton terpukau akan keindahan bahasa Melayu. So kat sini pun tak ada ayat majmuk sebab tak ada ayat kata tunggal. Tak ada apa? Tak ada kata hubung. Lah sasul lah cikgu. Okay, tak ada kata hubung. So kalau kamu tengok dekat sini, cikgu tak ambil ayat yang pertama. Kenapa? Sebab ayat yang pertama dia ada kata hubung. Sekejap cikgu highlightkan kat sini kata hubungnya apa. Okay, kata hubungnya adalah dan. Okay, dia ada dan. Okay, cikgu juga tidak ambil mereka melafazkan pantun dengan penuh penghayatan kerana dia ada dengan. So, dengan dan ini adalah ayat majmuk. Okay, ayat majmuk yang ada kata hubung. Ini kata hubung yang pertama dan, yang ini kata hubung dengan. Okay, so sebab tu ayat ni adalah ayat majmuk. Okay, seterusnya. Okey, untuk kenal pasti ayat majmuk pula So ini perenggan yang cikgu ambil dalam buku teks muka surat 91 juga. So kita tengok ayat majmuk yang pertama.
Peserta karnival itu terdiri daripada murid sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan daerah baling. Okey, yang manakah kata hubungnya? So, kita tengok kat sini kata hubung dia adalah dan. Okey, so itu sebab dia jadi ayat majmuk. Yang kedua, penganjuran program itu bertujuan untuk menggalakkan anggota persatuan menggunakan bahasa Melayu secara berkesan. Okay, ayat majmuk ini menggunakan kata hubung untuk. Okay, yang pertama tadi dan, yang kedua ni adalah untuk. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok pula apakah definasi maksud ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu klausa bebas iaitu mempunyai satu subjek dan satu predikat. So maknanya ayat tunggal ni dia ada subjek dan satu predikat. Okay, so kita tengok contoh. Beliau guru mata pelajaran bahasa Melayu. Cikgu kurungkan kat belakang tu FN ditambah dengan FM. Apa maksud FN? FN ialah frasa nama beliau. Ini beliau ni adalah frasa nama. Frasa nama satu lagi adalah guru. Yang cikgu highlightkan hijau ni adalah adalah subjek dan yang biru ni adalah predikat. So sama juga dengan ayat yang kedua. Kakak Ramlan menonton perlawanan bola jaring. FN adalah kakak Ramlan. FK adalah frasa kerja menonton. Okay. So dia mesti ada satu subjek, kakak Ramlan dan satu predikat menonton perlawanan bola jaring. Inilah subjek hijau, predikat dia warna biru. Okey, cikgu harap kamu faham apa itu ayat tunggal. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok definisi untuk ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. So dia ada beberapa ayat tunggal lah. Maknanya ada 2 ayat tunggal, ada 3 ayat tunggal, so digabungkan. Okey, terdapat 3 jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk panjangan dan ayat majmuk campuran. Okey, so 3. So kita tengok satu-satu. Okey, ayat majmuk gabungan. Apa itu? Ayat yang terdiri daripada 2 ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan dan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan, tetapi, atau dan sebagainya. Okey, ada banyak lagi lah cikgu tak nyatakan di sini. Okey, kamu boleh rujuk buku rujukan yang ada di pasaran. Okay, so sekarang kita tengok contoh yang cikgu bagi. Ini contoh ringkas je lah. Ayat majmuk gabungan. Okay. Yang pertama, abang akan menghadiri majlis jamuan makan itu. Kakak akan menghadiri majlis jamuan makan itu. Okay. Ayat yang sama, cuma yang perkataan yang ubah adalah di subjek saja. Okay. Subjek satu adalah abang, subjek yang kedua adalah kakak. So, predikat dia sama. So, apa yang kita perlu buat adalah kita gabungkan subjek dia dengan menggunakan kata hubung dan. So, jadilah ayatnya, abang dan kakak akan menghadiri majlis jamuan makan itu. Okay, so maknanya kita gabungkan subjek dia, abang dan kakak. Okey, seterusnya kita ada ayat majmuk pancangan iaitu jenis yang kedua, ayat majmuk jenis yang kedua, iaitu ayat yang terdiri daripada satu klausa bebas dan satu klausa tidak bebas, ayat kecil. Terdapat 3 jenis ayat majmuk pancangan. Yang pertama, ayat majmuk relatif yang menggunakan kata hubung yang saja. Okey, yang kedua, ayat majmuk komplement yang menggunakan kata hubung bahawa dan untuk. Okey, yang ini komplement ni mana melengkapkan. Okey, komplement melengkapkan. Okey, ayat majmuk keterangan dia menggunakan kata hubung ketika, kerana, jika, dengan dan seterusnya. Dan banyak lagi lah. Okey, so ini sebahagian saja contoh yang cikgu bagi. Selebihnya kamu boleh rujuk buku rujukan yang ada di pasaran. Okey, sebab kalau ikutkan ayat majmuk pancangan ni dia ada banyak lagi secara detail dia yang kamu boleh tengok. Okey, yang cikgu beri kat sini hanya secara kata basic saja yang perlu kamu tahu. Okey, seterusnya. Ini adalah jenis ayat majmuk yang terakhir iaitu campuran. Dia 3 tadi, satu gabungan, satu pancangan dan yang ketiga adalah campuran. Campuran ni terdiri daripada satu jenis ayat yang
satu jenis ayat yang terdiri daripada campuran ayat tunggal dan ayat majmuk. Dia ada satu ayat tu dia ada ayat majmuk, ayat tunggal. Okey, so maknanya dia gabungkanlah dia. So jadi campuran. So kalau tengok contoh dekat sini, Azrul dan Kumar membaca karangan yang ditulis oleh Wong. Dekat situ ada dua kata hubung kat situ, satu dan satu lagi yang. Okey, maknanya satu dan satu yang. Dan ini adalah gabungan. Yang ini adalah relatif. Okay, so kalau kamu tengok gabungan ni, kalau ayat yang tunggal dia, Azrul membaca karangan. Kumar membaca karangan. Macam itulah. Okay, so dia dua ayat tunggal. So digabungkan dan so yang seterusnya adalah ditulis oleh Wong. Karangan yang ditulis oleh Wong. Okay, so maknanya yang itu adalah ayat majmuk relatif. Okay, so dua kata hubung digabungkan dalam satu ayat. Okay, kamu boleh rujuk ini apa kata ayat majmuk ini, ayat majmuk dan ayat tunggal ini. Kamu boleh rujuk dalam buku rujukan lah yang ada kat pasaran, yang ada kat kedai. Okay, ataupun saya suggestkan kamu gunakan buku Tata Bahasa Dewan. Okay, Tata Bahasa Dewan yang ada bergambar tu lah, yang bergambar cantik punya. Okay, dia ada tiga jenis lah Tata Bahasa Dewan tu. Okay, itu lengkap. Secara detailnya memang diberitahu di dalam tu. Okay, so itu sahaja. Jom kita tengok apakah latihan yang cikgu berikan. Okay, so ini simple saja. Cikgu hanya nak kamu kenal pasti kata hubung yang ada dalam word search ni lah, cari perkataan ini. Okay, yang pertama, kita tengok kat mana perkataan atau, jika, kerana dan manakala. Okay, kat manakah perkataan ini? Jom kita tengok. Okay, atau. Okay, atau. Ni kat sini jika. Kat mana kamu nampak jika? Okay, so nampaknya di sini jika. Okay, seterusnya kerana. Itu kat situ kerana. Yang terakhir sekali, manakala. Secara terbalik manakala, bukan ala kanam. Manakala. Okay, secara terbalik. So, ini adalah antara kata hubung yang biasa kita gunalah. Okay, so sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya, apa yang kita belajar hari ini ialah tentang ayat majmuk dan ayat tunggal. So, kena pasti ayat majmuk dan ayat tunggal. Ayat majmuk ada kata hubung dan ayat tunggal tak ada kata hubung. Okay, sampai di sini saja. Jangan lupa like dan share, komen channel cikgu serta subscribe channel cikgu Azlina Lin. Okay, semoga kita berjumpa lagi di lain hari, di lain masa. Assalamualaikum dan bye-bye.